A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nur Rahman bin Ahmad, mewakili ahli kumpulan saya iaitu Abdul Hakim bin Mansur, Luqman Hakimin bin Muhammad Ladin dan Muhammad Nazrin bin Uthman akan membentangkan tugasan kami bagi kursus SKPX 2043 Psikologi Eksperimen berkenaan penipuan saintifik. Penipuan adalah merupakan suatu pembohongan yang dibuat untuk kepentingan peribadi yang memudaratkan orang lain. Dan seterusnya, saintifik bermaksud alat yang mencari kebenaran. Definisi penuh penipuan saintifik. Penipuan saintifik adalah merupakan suatu usaha untuk memanipulasi fakta-fakta atau menerbitkan hasil kerja orang lain secara sengaja. Ianya juga adalah merupakan satu kajian yang tidak selalu jelas. Sebab berlakunya penipuan. Penipuan ini berlaku adalah disebabkan oleh tekanan untuk menerbitkan, dan penyelidikan ini mungkin bukan salah satu alasan mengapa penyelidik menipu. Akan tetapi sebenarnya, kebanyakan mereka ini yang terdedah dengan pelbagai tekanan ini melakukan sesuatu luar biasa daripada luar tindakan mereka. Seterusnya, tekanan bekerja, kurang dibiayai, kurang terbitan dan dengan pemecatan dari institusi masing-masing, para penyelidik ini cukup tertekan untuk meninggalkan sistem nilai peribadi mereka. Mereka berusaha dalam mengubah data hanya sekali ini dengan harapan naif mereka akan mendapat memperbaikinya kemudian dan mendapatkan semuanya kembali ke landasan yang betul. Berikut adalah contoh kes penipuan saintifik yang berlaku. Contoh kes pertama adalah berkenaan dengan kajian Diederik Stapel. Diederik Stapel merupakan seorang ahli psikologi sosial di Belanda. Universiti Tilburg, Universiti Groningen dan Universiti Amsterdam melakukan siasatan berkenaan salah laku penyelidikan yang dilakukan oleh Stapel. Kesalahan penyelidikan yang dilakukan berlaku pada tahun 2004. Bahkan sekerja Stapel tidak menyedari bahawa pelajar kedoktoran tidak mengumpulkan data mereka sendiri. Dan apabila pelajar kedoktoran ini diminta untuk melihat soal sidik yang lengkap, mereka diberitahu Stapel tidak mempunyai ruang untuk menyimpan data. Dan ianya tidak jelas bagaimana data dikumpulkan. Selain daripada itu, Jennifer Crocker yang berkhidmat sebagai Ketua Lembaga Penerbitan dan Komunikasi bagi Persatuan Psikologi Amerika APA menyatakan, dua faktor yang menyebabkan Stapel menggunakan penipuan saintifik adalah kerana yang pertama, Stapel menggunakan kedudukannya sebagai seorang psikologi bagi mendapatkan data dengan melakukan penyelidikan di sekolah menengah disebabkan pelajar sekolah yang naif. Dan yang kedua adalah kerana kritikan saintifik yang lemah. Seterusnya, hasil siasatan menunjukkan Universiti Tilburg perlu mempunyai dua penyelia, memastikan pelajar mengumpul data, moderator perlu wujud dalam penyelidikan yang dilakukan dan data penyelidikan perlu disimpan selama 5 tahun. Dan seterusnya adalah contoh kes kedua, iaitu manusia Piltdown. Manusia Piltdown adalah merupakan sebuah penipuan yang mungkin dilakukan oleh Charles Dawson atau orang-orang lainnya terhadap paleontologis dari November 1912 hingga terbongkar pada tahun 1953. Dawson menuntut bahawa dia telah menemukan sebuah tengkorak hominid di daerah penggalian Piltdown dekat Uckfield di Sussex di Inggeris dan memberinya nama Latin seperti yang tertera di atas, artinya manusia senja Dawson. Penipuan ini dianggap oleh para paleontologis Inggeris sebagai satu kunci pembukti hubungan antara kera dengan manusia. Penemuan manusia Piltdown ini menimbulkan keraguan kepada banyak pihak hingga ianya dikabarkan adanya penemuan kedua Piltdown 2 pada tahun 1915. Setelah melalui tes penyerapan fluorin pada 1949 dan penanggalan ulang usaha tanah di Piltdown, manusia Piltdown akhirnya dinyatakan sebagai sebuah penipuan. Rasa cemburu di antara banyak pihak yang berlaku inilah yang menyebabkan tengkorak dan rahang palsu tersebut disimpan dan dihindarkan dari mata masyarakat. Sebagai rumusan, penipuan saintifik ini tidak boleh dikutip dengan niat membongkar, bertentangan atau menentang sebarang kesimpulan yang dibuat. Dan seterusnya, setiap bahan penyelidikan yang diterbitkan adalah mesti merupakan suatu penyelidikan asli dan Wikipedia bukanlah tempat untuk penyelidikan terbuka. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.